Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam rancangan Sembang Agama dengan pengacara anda, saya Syahmi bin Syarul Hazni. Jadi, isu yang kita akan bincangkan pada hari ini adalah tentang isu akhlak. Kita tahu daripada media sosial, daripada berita ataupun daripada media massa yang lain, isu ini menjadi bualan hangat untuk orang ramai maupun di negara kita. Isu yang bakal kita ceritakan ialah tentang isu gangguan seksual. Kita tahu bahawa isu ini sudah lama tetapi dia tidak ditekankan oleh ramai pihak. Seperti mana kita nampak dekat media sosial ataupun dekat berita, isu cabul dan juga isu rogol ini bukan lagi asing bagi kita. Jadi, sebelum kita mulakan, perkara-perkara yang kita akan kupaskan sebentar lagi. Yang pertama, kupasan isu. Yang kedua, faktor bagaimana isu ini boleh terjadi. Yang ketiga, kesan daripada isu ini terjadi. Dan akhir sekali, peranan dan cadangan bagaimana isu ini boleh dibendung. Baiklah, tak kenal maka tak cinta. Jadi kita berkenalan dahulu dengan ahli panel kita. Yang pertama, ahli panel kita ialah Encik Zaim Hilmi. Yang kedua, panel kedua kita ialah Puan Sharifah Arwah Katrunanda. Baiklah, Encik Zaim, apakah pendapat anda tentang isu gangguan seksual ini? Okey, terima kasih kepada Saudara Syahmi saya ucapkan. Jadi, pendapat saya bagi isu gangguan seksual ini adalah pertama sekali kita perlu gambarkan dulu apa itu gangguan seksual. Jadi, gangguan seksual ini merupakan perlakuan yang kurang disenangi melalui kata-kata, isyarat, sentuhan, psikologi dan visual yang berusulkan seks yang biasanya dilakukan berulang-ulang dan menyebabkan diri kita itu tidak selesa. Jadi, kita boleh lihat yang gangguan seksual ini dianya mempunyai 4 bahagian yang utama, iaitu pertama sekali adalah secara lisan, dan yang kedua adalah fizikal, yang ketiga visual, dan juga yang keempat adalah psikologi. Jadi bagi bahagian yang pertama iaitu secara lisan, kita boleh lihat yang melalui lisan iaitu perkataan ataupun dalam bahasa lucah lah yang selalu terdapat di dalam perbualan-perbualan remaja zaman kini, yang di mana mereka menggunakan perkataan lucah ataupun topik-topik yang melibatkan pornografi sebagai topik utama mereka untuk mereka berbual sesama mereka, dan ini menyebabkan diri mereka terlalu terdedahlah dengan unsur-unsur pornografi tersebut dan menjadikan tingkah laku mereka dan tubuh badan mereka terdedah kepada aktiviti seksual. Dan kemudian kita lihat kepada bahagian yang kedua iaitu fizikal. Apabila kita lihat kepada fizikal, ianya melibat kepada tubuh badan. Apabila melibatkan kepada tubuh badan, ianya melibatkan orang lain juga. Sebagai contohlah, saya bagi situasi di mana ada mangsa dan juga pelaku, di mana pelaku ini meraba pada bahagian sulit mangsa. Dan ini menunjukkan yang pelaku tersebut telah melakukan gangguan seksual secara fizikal.
iaitu menyebabkan mangsa berasa tidak selesa dan juga inilah kerana mereka terdedah kepada gangguan tersebut. Kemudian gangguan seksual yang ketiga iaitu visual. Visual ni ianya lebih terdedah kepada remaja-remaja zaman kini yang di mana setiap masyarakat zaman kini mempunyai telefon pintar, jadi mereka bebas untuk menggunakan enjin carian seperti Google ataupun sebagainya untuk mencari sumber-sumber pornografi yang hanya di hujung jari saja pada zaman kini. Dan ini tidak bolehlah kerana kerajaan perlu menguatkan lagi sistem pertahanan internet untuk mengehatkan masyarakat zaman kini untuk melihat sumber pornografi tersebut. Kemudian bahagian yang keempat pula adalah psikologi, di mana apabila gangguan seksual ini berlaku, ianya melibatkan juga psikologi. Psikologi ini dia lebih kepada stres, tekanan emosi dan juga mental yang menyebabkan mereka pendam apa yang mereka rasa. Sebagai contoh, saya bagilah macam situasi tadi di mana pelaku dan juga mangsa, dan apabila mangsa tersebut tiada siapa yang boleh mereka luahkan perasaan mereka, tiada yang boleh dipercayai, maka mereka akan pendam dan itu akan membuatkan mereka stres lah, terlalu tertekan kerana terlalu bebas dan terlalu terdedah dengan gangguan-gangguan seksual ini. Jadi itu merupakan pendapat saya lah tentang isu ini yang telah melanda pada zaman kita ini. Okay, seterusnya saya silakan balik kepada Saudara Syahri. Okay, terima kasih kepada Encik Zaim atas keterangan sebentar tadi. Jadi daripada pendapat Encik tadi kan, sebentar tadi, rasanya apakah faktor-faktor yang menyebabkan isu ini berlaku? Terima kasih sekali lagi kepada Saudara Syahmi. Jadi faktor-faktor ini merupakan banyaklah faktor-faktor yang boleh kita tengok. Dan melalui kajian-kajian saya yang pada sebelum ini, terdapat beberapa faktor utama yang menjadi punca isu gangguan seksual ini berlaku. Jadi kita boleh lihat faktor yang pertama iaitu faktor sekolah, di mana ketika zaman sekolah mereka perlulah dididik dengan sebetulnya, di mana mereka perlu terdedah dengan mereka terlalu terdedah dengan pornografi. Sebagai contoh, saya bagi satu situasi di mana sekumpulan pelajar lelaki lah terutamanya, mereka tidak pandai memilih rakan sebaya. Mereka tidak pandai memilih rakan sebaya yang baik ataupun yang boleh mendorong mereka ke arah jalan yang betul. Dan apabila mereka gagal membuat pemilihan rakan sebaya tersebut, maka mereka akan terpesong dan terdedahlah kepada gangguan seksual ini. Dan ini berlaku akibat daripada latar belakang pelajar jugalah, sebagai contoh masalah keluarga dan sebagainya lah. Dan apabila terdapat masalah ini di dalam keluarga mereka ataupun diri mereka, maka mereka akan stres dan mereka lebih meluangkan masa bersama rakan-rakan mereka. Dan apabila mereka meluangkan masa, maka mereka akan terdedahlah aktiviti-aktiviti yang tidak bermoral dengan rakan-rakan mereka yang tidak bermoral tersebut. Okey, kemudian faktor yang kedua adalah tempat awam. Jadi apabila saya bercerita tentang tempat awam ini,
saya akan fikir yang tempat awam ini adalah tempat yang ramai orang, tempat yang terdedah dengan masyarakat. Dan apabila saya berfikir di mana apabila seorang individu terlalu leka ataupun alfa dengan dunia mereka sendiri, maka mereka akan terdedah dengan persekitaran yang baik, yang dengan individu-individu yang tidak bermoral. Dan apabila sebagai contohlah, seperti yang saya cakap tadi, pelaku. Apabila pelaku gagal menahan diri, mereka akan mengambil kesempatan lah di dalam keadaan yang sesak dan ramai orang. Okay, kemudian tempat kerja lah. Faktor yang ketiga adalah tempat kerja. Dan apabila tempat kerja ini, kita boleh lihat dalam suatu tempat kerja ini pasti ada mereka yang memegang jawatan tinggi dan juga jawatan rendah. Dan apabila mereka ini yang memegang jawatan tinggi, mungkin segelintir mereka akan menyalahgunakan kuasa mereka untuk mengarah anak buah mereka yang berada dalam jawatan yang rendah untuk kegunaan mereka. Sebagai contohlah, saya ambil isu yang benar-benar berlaku pada masa sebelum ini, iaitu di mana ada seorang wanita ini, iaitu merupakan seorang kontraktor, dan dia perlu turun ke kawasan binaan tersebut, dan mempunyai bosnya juga ada di sana, dan bosnya mengambil kesempatan dengan memegang peha kontraktor perempuan tersebut dan memberitahunya yang itu merupakan caranya untuk memuji anak buah mereka. Dan ini merupakan salah satu contohlah yang sangat jelas salah di sisi undang-undang, kerana ianya telah mencabul secara langsung di hadapan perempuan tersebut. Okay. Kemudian faktor yang keempat iaitu media sosial. Jadi media sosial ni kita boleh lihat pada zaman sekarang terdapat banyak aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan ini di mana terdapat banyak yang penggodam-penggodam di luar sana ataupun scammer mengambil kesempatan untuk menipu orang lain dengan gambar-gambar yang lucah dan juga link-link yang menarik. Dan ini menyebabkan mangsa akan tergoda ataupun tertarik dengan link tersebut, dan apabila mereka tekan sahaja, maka telefon pintar yang mangsa tersebut akan dapat digodam oleh scammer. Dan ini menyebabkan info-info peribadi mereka terdedah kepada scammer tersebut dan tersebar kepada orang awam. Jadi itu merupakan 4 faktor utamalah yang saya beri kepada rakan-rakan semua. Okey, seterusnya saya serahkan kembali kepada saudara kami. Terima kasih kepada Encik Zaim atas perkongsian yang amat berguna tadi. Jadi, kita masuk pula kepada kesan. Kita sebut pasal kesan kan, tuan-tuan dan puan-puan. Panel kedua kita ni ialah salah satu daripada mangsa gangguan seksual. Jadi, sudikah Puan Arwah bercerita serba sedikit daripada pengalaman puan tersebut? Silakan. Terima kasih pada tuan pengacara kita untuk hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan sebab sudi untuk jemput saya jadi salah seorang panel lah dalam bual bicara kita pada hari ini. Okay, topik tajuk kita adalah gangguan seksual. Seperti mana yang tuan pengacara dah kenalkan tadi, saya merupakan antara salah seorang
mangsa lah dalam isu kita pada hari ini, itu gangguan seksual. Jadi sebelum saya mula bercerita tentang pengalaman saya, saya nak minta maaf dulu kalau saya terpaksa menggunakan beberapa istilah yang tertentu lah untuk menunjukkan macam mana isu gangguan seksual ni boleh berlaku pada siapa-siapa je. Okay. Pengalaman saya ni mungkinlah tak seteruk mana seperti mangsa-mangsa yang lain macam yang hampir kena rogol dan sebagainya. Okay. Saya alami gangguan ni waktu lama dah, waktu saya jadi intern dulu. Okay. Itu dah rasanya macam dah hampir 10 tahun yang lalu. Okay, waktu saya intern tu dekat tempat kerja tu, biasalah intern kan, so mestilah ada bos, ada manager dan sebagainya. So waktu tu ada seorang manager saya ni, okay, saya dalam di bawah bahagian marketing. Okay, so bos manager marketing saya ni, okay, dia saya takkan sebut nama dan di tempat kerja mana, so saya nak jagalah aib semua pihak. Okay, mula-mula biasalah kan manager dapat intern, so kenalah jaga kan, kena bagi panduan, bagi sokongan, tunjuk ajar dan sebagainya. So mula-mula memang baiklah dia bagi tunjuk ajar, dia ajar saya buat kerja ni, buat kerja tu, dia ajar saya A sampai Z macam mana nak cakap dengan orang, macam mana nak market sesuatu barang tu, barang tu lah. Mula-mula tu dia memang baik, dia memang ajar saya, dia memang ambil berat. So kalau macam saya salah langkah, dia bagi tahu macam mana saya nak overcome benda tu, macam mana nak saya tambah baik benda tu supaya next time akan datang saya tak buat benda yang salah macam tu. Okay, mula-mula saya ingat dia memang baik lah, tanya saya okey tak kerja. Kemudian dia selalu macam bagi nasihat, bagi pesan, macam jangan balik sorang-sorang time malam apa semua, dan jangan balik lambat semualah, jaga diri apa semua tu. Okay, saya ingat dia memang baik, memang betul-betul baik. Then tiba satu hari ni, biasalah kan WhatsApp kerja kan, kadang-kadang saya terpaksalah chat dengan dia untuk tanya pasal kerja, untuk tanya pasal klien ni. Okay. Tapi tiba-tiba ada satu hari dia minta gambar saya tak bertudung. Saya pun macam, saya pelik lah, so saya tak bagi, saya tolak. Okay, so, kemudian pergi kerja macam biasa. So saya ingat benda tu macam berlalu macam tu je lah, so tak jadi apa-apa. Tapi lepas beberapa hari dia chat lagi saya, dia minta pula gambar saya tanpa baju, tanpa pakaian lah. Kemudian saya macam, saya rasa macam tak selesa, saya terus ignore. Lepas dia buat macam tu, saya terus ignore sampai bila-bila, sampai saya habis kerja kat situ lah. Lepas daripada chat tu, dekat tempat kerja saya try untuk bertahan sebab waktu tu tempoh intern saya dah nak habis. So saya cuba bertahan sampai saya habis intern dekat tempat kerja tu. Saya tak buat apa-apa tindakan. Maksudnya macam saya tak report, saya tak buat apa-apa lah. Saya bertahan je. Tapi lepas daripada saya tak layan dia tu, saya ignore dia tu, dia tak kacau saya. Tapi dekat tempat kerja dia macam mendesak-desak saya. Dia selalu datang kat tempat saya kerja, kat meja saya. Dia desak saya lah, macam kenapa tak balas chat dia apa semua, dia tanya saya macam tu. Tapi saya try untuk macam busykan diri supaya macam saya tak ada masa untuk dengar apa dia cakap dan sebagainya. So saya terpaksa tahan sampai saya habis intern kat situ. So lepas saya habis intern tu, saya bagi tahu parent saya,
beritahu kawan-kawan saya pasal benda ni dan bagi tahu lecturer saya lah sebab saya kemudian lepas daripada tu parents saya dengan lecturer saya macam sarankan untuk report polis lah sebab lagipun saya dah habis intern kat situ. So macam apa-apa pun dia tak boleh nak buat apa-apa kat saya. And dia yang bersalah. Mula-mula tu saya tak report apa-apa sebab saya takut saya punya record intern tu terjejas lah. So saya macam bertahan sampai habis. Kemudian lepas daripada tu saya report polis, saya report company tu dan sebagainya. Kemudian selepas daripada tu saya macam dapat macam ada rakan kerja yang lain macam senior-senior kat tempat kerja tu macam bagi tahu kat saya, macam cerita kat saya ada yang kena juga macam saya, macam ada yang kena gangguan seksual juga oleh orang yang sama daripada manager tu lah macam tu. So saya macam okay, so saya faham lah bukan saya seorang yang kena perkara tu di tempat itu. So bila saya buat report tu at least macam bila ada orang lain yang kena, polis boleh bertindak dengan cepat lah. Macam diorang takkan anggap orang tu menipu dan boleh mungkin dia boleh ditangkap dan sebagainya lah, kena tindakan tertetap dan sebagainya. So macam daripada pengalaman saya ni saya rasa mungkin tak seteruk orang lain. Ni contoh gangguan seksual dari segi media daripada chat lah, media sosial macam tu. So saya yakin ada lagi mangsa-mangsa yang lebih teruk daripada saya yang jadi sampai trauma dan sebagainya. Okay, Tuan Pengacara, tu je saya boleh share tentang pengalaman saya. Allahu Akbar, sungguh tersentuh kita mendengar cerita beliau. Selain daripada gangguan, rasanya gangguan kepada psikologi pun ada juga kan, Puan? Ya. Gangguan psikologi ni bila pemangsa tu, macam orang lain tu, macam dia buat apa-apa je lah, sama ada dia secara macam dia sentuh ke, dia raba ke, dia bagi gambar ke, dia bagi video-video lucah ke dan sebagainya, sampai mangsa ni dia macam ada tekanan emosi, sampai ada tekanan emosi, tekanan mental, dia macam jadi tak sihat macam tu. Tu dari segi psikologinya lah. Jadi daripada kejadian kejadian Puan yang Puan cerita tu, maknanya beliau manager Puan, dia chat Puan, lepas tu dia beri tekanan kepada Puan, jadi Puan pun akan berasa tekanan tersebut kan, betul ke tak? Ya, waktu tu bila dia chat saya tu, saya macam risau. Dia jadi macam risau. Bila nak pergi kerja tu, saya jadi macam takut nak kerja. Tapi saya terpaksa bertahan sebab saya nak habiskan intern saya nak habiskan study saya waktu tu lah. Faham. Jadi daripada pengalaman Puan tersebut, jadi apakah kesan-kesan lain selepas kejadian tersebut berlaku? Okay. Bila kita cakap pasal kesan ni dari banyak sudut lah. Dia sama ada daripada luaran ataupun daripada dalaman kita. Dalaman ni macam trauma tadilah, macam sakit mental, tekanan emosi dan sebagainya. Dia apabila kena isu macam ni, isu gangguan seksual ni, sebab gangguan seksual ni macam satu isu yang sangat besar. Okay? Terutamanya pada kaum wanita lah. So bila kaum wanita ni, kita tahu kaum wanita ni dia sensitif. So apa-apa yang berkaitan dengan seksual ni, dia akan cepat, emosi dia akan cepat terganggu. So dia akan mudah jadi murung, dia akan mudah trauma, takut, sedih. So macam bila kita tengok berita-berita yang
berkait dengan isu gangguan seksual ni, terutamanya wanita, diorang akan jadi mental, selalu menyendiri, selalu jadi sampai keluarga dia sendiri pun tak kenal. Kenapa dia jadi macam ni? Tak kenal, sampai tak kenal lah dia ni siapa, sebab dia berkelakuan macam pelik. Dia menyendiri, macam tak makan, tak bersosial dengan kawan-kawan, tak tegur, tak buat apa-apa lah. Sampai macam orang kata lost hope, macam tu, macam tak nak hidup dah. Tu sampai itu kesan trauma, yang kesan isu gangguan seksual tahap teruk lah. Macam tu. Tapi bila luarannya macam dia tu malu lah, malu nak berhadap dengan orang lain bila orang lain tahu dia kena gangguan seksual. So macam maruah dia tercalar. Ibu bapa pun kadang-kadang ada yang malu. Tapi ibu bapa ni dia tak nak anak dia ni dipandang rendah macam tu. So dia perlu pertahankan. Sebab itulah adanya undang-undang dan akta-akta yang mempertahankan mangsa-mangsa ni lah. So apabila contoh-contoh yang lain, contoh kesan yang lain macam saya kata tadi macam tak nak makan kan. So bila tak makan dan sebagainya tu, kesihatan tu jadi terjejas. So macam kalau orang tu takut, sampai bila-bila dia akan rasa takut, dia akan rasa macam cemas tau. Cemas, lepas tu macam susah nak tidur, macam terlalu memikirkan trauma dia tu. Sampai dia tak boleh nak rehat. Dia punya minda dia tu tak boleh nak rehat. Macam tu. So kalau macam kesihatan terjejas ni, dia tak makan. So macam dia jadi tak sihat lah, kurang berat badan dan sebagainya. Macam tu. Baiklah, terima kasih kepada Puan Arwah atas perkongsian beliau sebentar tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, diharapkan apa yang diceritakan daripada Puan Arwah sebentar tadi menjadi satu teladan untuk kita semua. Bukan saja untuk kita semua, tetapi untuk anak-anak kita, untuk generasi kita akan datang. Jadi seterusnya, kita berbalik semula kepada panel pertama kita, iaitu Encik Zaim. Encik Zaim? Oh, Encik Zaim. Ya, Syami. Ya, jadi daripada isu ini kan, rasanya apakah Encik Zaim boleh cadangkan ataupun apakah peranan yang boleh Encik sampaikan tentang isu ini? Mungkin peranan dari segi diri sendiri, peranan keluarga, peranan masyarakat ataupun kerajaan. Silakan. Okay, terima kasih saudara Syami. Okay, bagi pendapat saya akan bagi 3 lah. Saya akan bagi 3 peranan utama yang perlu dilaksanakan. Okay. Seterusnya, kita lihat kepada peranan yang pertama, iaitu diri dan keluarga. Kenapa saya cakap diri dan keluarga? Kerana diri kita, iaitu diri kita lah. Kita mempunyai ayah, ibu dan juga adik-beradik kita. Dan diri keluarga kita itu, akan mendorong kita ke arah yang lebih baik. Okay. Jadi sebagai contohlah, saya ambil ibu bapa. Ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting untuk mendidik anak-anak mereka ke arah yang baik. Okey, seterusnya kita tengok kepada ayat daripada surah Al-Tahrim, ayat yang ke-6 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka. Ayat ini menunjukkan yang ibu bapa ini memainkan peranan yang sangat penting untuk mendorong ataupun mendidik anak-anak mereka untuk menjalankan tugas mereka sebagai hamba Allah. Okay? Dan diri kita juga bertanggungjawab untuk mengukuhkan lagi ataupun membina iman yang lebih utuh daripada diri kita sekarang ini. Okay. Seterusnya, peranan yang kedua saya cadangkan iaitu
peranan sekolah dan juga masyarakat lah. Di mana sekolah boleh juga melakukan ataupun mendedahkan pendidikan seksual kepada pelajar. Kenapa saya cakap mendedahkan pendidikan seksual? Ini kerana pada zaman kini masyarakat sangat mudah untuk terdedah kepada pornografi yang telah saya cakap tadi. Dan apabila mereka terdedah dengan pendidikan seksual yang dididik oleh guru-guru kita pada zaman kini, maka mereka akan lebih tahu secara mendalam apa yang mereka boleh buat dan apa yang mereka tak boleh buat yang berkaitan dengan seksual. Okey, sebagai contohlah, dia bincangkan tentang apa yang kita boleh sentuh dan juga tidak boleh sentuh pada bahagian orang lain, bahagian sulit. Okay, macam kita tidak boleh sentuh bahagian-bahagian sulit kawan kita apa semua kan, tak boleh lah. Jadi apabila dan seterusnya adalah masyarakat. Jadi masyarakat ni peranan dia banyak. Dia boleh macam memberi nasihat apa semua, dan apa yang paling penting apabila masyarakat yang nampak berlakunya gangguan seksual, maka mereka perlu terus membuat laporan kepada pihak-pihak berkuasa kerana ini boleh mencegah daripada gangguan seksual yang akan datang lebih teruk lagi lah. Okey, kemudian saya bagi peranan yang terakhir sekali, iaitu peranan kerajaan. Jadi kerajaan ini juga memainkan peranan yang sangat penting di dalam negara untuk mengurangkan kadar berlakunya isu gangguan seksual ini. Jadi apa yang kerajaan boleh buat adalah membuat kempen kesedaran, menguasakan undang-undang dan juga akta ataupun program pemulihan kepada mereka yang terlibat dalam isu gangguan seksual ini. Jadi peranan dan cadangan ini mungkin boleh mengurangkan kadar isu-isu gangguan seks yang berlaku di dalam negara kita, insya-Allah. Okay, seterusnya saya serahkan balik kepada saudara Syahmi. Terima kasih Encik Zaim atas perkongsian beliau sebentar tadi. Jadi sememangnya cadangan-cadangan yang beliau ceritakan tadi seperti mana peranan daripada diri, keluarga, masyarakat dan juga kerajaan tu sangat-sangat bagus dan boleh diketengahkan. Jadi sebelum kita mengakhiri kita punya boy bicara kita pada hari ini, boleh tak Puan Arwah berikan sedikit nasihat, sedikit kata-kata nasihat untuk orang ramai di luar sana supaya isu ini dapat dibendung, bukan saja sekarang tapi untuk masa yang akan datang. Silakan. Saya ada beberapa nasihat terutamanya untuk generasi sekarang. Generasi kita yang sekarang ni yang terlalu milenium, orang kata kan, sebab diorang ni teknologi terlalu hebat, macam sampai tak ada batas lah, tak ada limit orang kata. So macam diorang ni mudah sangat untuk capai sesuatu macam perkara yang diorang nak tahu tu. So macam Encik Zaim kata awal tadi, macam pornografi kan, kes tu sekarang, isu tu sekarang banyak diperkatakan di banyaknya dalam remaja kita lah, dalam belia kita, kanak-kanak dan sebagainya. Jadi peranan-peranan semua dah Encik Zaim ceritakan, dah bagi tahu, dah cadangkan. So jadi masyarakat kat luar sana masing-masing perlu ambil peranan masing-masing lah untuk sama-sama kita jaga kita punya masyarakat, kita jaga kita punya agama dan sebagainya. Jadi nasihat utama saya adalah untuk golongan wanita. Kita sebagai seorang wanita kena pandai jaga diri. Okay?
Kalau boleh macam orang kata bawa macam benda-benda yang boleh jaga diri lah, macam spray apa-apa kan. Jangan bawa pisau dan senjata-senjata yang lain lah. So, macam bawa spray, orang kata spray apa-apa spray lah. Dia macam mempertahankan diri, ataupun kita belajar seni mempertahankan diri. Banyak kan, banyak jenis seni mempertahankan diri dan sebagainya. Dan juga kalau kita dah menjadi mangsa dalam gangguan seksual ni, jangan kita mendiamkan diri. Ya, saya tahu benda ni sukar untuk kita lalui seorang diri, sebab tu kita perlu ada orang kata sokongan. Kalau macam susah nak cerita dekat parents, cari seorang kawan ataupun rujuklah mana-mana pakar kaunseling yang kita boleh ceritakan, yang kita boleh rujuk untuk kita tahu apa langkah-langkah yang seterusnya yang kita boleh buat. Kita nak report, macam mana kita nak report, macam mana kita nak kita nak pulihkan diri kita supaya kita kurang trauma dan sebagainya. Okay. Itu antara nasihat-nasihat saya lah kepada masyarakat di luar sana. Terima kasih kepada Puan Arwah atas nasihat yang beliau berikan. Saya suka dengar nasihat Puan Arwah ni tadi. Beliau mengatakan mestilah menjaga diri. Dan saya bersetuju tentang itu. Sebab apa? Saya rasanya daripada diri sendiri, dari diri sendirilah kita boleh mengubah segala-galanya. InsyaAllah. Kerana apa? Apabila kita mengubah diri sendiri, kita berbalik semula kepada jalan Allah SWT, itulah di sana kita rasanya nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala itu berikan. Daripada solat lagi kita boleh tahu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maknanya sesungguhnya solatku, perbuatanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah SWT, dan tiada siapa-siapa lain lagi. Kita hanya hidup kerana Allah SWT, bukan siapa-siapa. Jadi daripada sana, apabila kita menjaga hubungan dengan Allah, maka kita boleh menjaga hubungan dengan manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Jadi apa yang saya boleh simpulkan daripada bual bicara kita pada hari ini, kita boleh nampak bagaimana isu gangguan seksual ini berlaku. Daripada bagaimana Puan Arwah bercerita tadi, bagaimana pengalaman beliau terkena gangguan seksual. Lepas tu daripada Encik Zaim, dia beritahu apakah dia punya faktor, daripada apa dia punya segi-segi gangguan seksual ini boleh terjadi. Jadi daripada sana, kita masing-masing kita ada peranan kita tersendiri supaya kita dapat mengubah nasib kita ini, supaya kita boleh melahirkan individu yang lebih bertamadun, lebih berakhlak mulia, seperti mana Rasulullah SAW inginkan untuk umat-umatnya. InsyaAllah, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi mendengar. InsyaAllah kita kembali lagi nanti dengan isu yang terbaru dengan ahli-ahli panel yang lain, InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah SWT, dan buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.